Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tolong ni. Tak on lagi, Swiss laptop. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terpuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari Jumaat yang insya-Allah penuh dengan berkat ini, sama-sama kita dapat berjumpa di waktu yang mana Nabi SAW pernah mengatakan, kata Nabi, di hari Jumaat ada satu masa yang tidak berdoa seorang hamba di waktu itu, melainkan Allah akan ijabah doanya. Ada banyak pendapat ulama yang mengatakan bilakah masanya. Pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tetapi ada pendapat-pendapat ulama yang menyebutkan masanya bila. Ada yang menyebutkan sebelum azan Jumaat, kan, sebelum khatib naik ke atas mimbar di hari Jumaat, antara dua khutbah. Ada yang kata selepas solat Jumaat, ada yang kata selepas berkhutbah sebelum solat Jumaat. Tetapi pendapat yang paling kuat di antara semua pendapat itu menyatakan bahwasanya waktu yang mustajab doa yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah pendapat yang paling kuat. Tapi pada hakikatnya hanya Allah yang mengetahui bila masanya, tuan-puan. Tapi pendapat yang paling kuat menyatakan bahwasanya waktunya berada selepas asar sebelum maghrib. Bila macam kita berada sekarang ni, tuan-puan. Jadi waktu ini seeloknya kalau boleh jangan kita gunakan untuk benda yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Jangan. Elok di saat ini kita buat ibadah. Kita ingat Allah, buat ketaatan, buat ibadah pada Allah. Isi dengan amaliyah sepatutnya. Kalau boleh petang hari Jumaat ni tak payah ada jogging, tuan-puan. Yang biasa jogging ni kan. Kalau nak jogging pilih hari lain. Jangan petang hari Jumaat. Kalau ada contoh nak pergi makan-makan dengan kawan, jangan pilih petang hari Jumaat. Kalau ada apa-apa lagi, program-program yang lain, jangan petang hari Jumaat. Rugi, tuan-puan. Kita kena isi petang hari Jumaat ini dengan pelbagai ibadah. Dan di petang hari ini, alhamdulillah, insya-Allah kita berada dalam program Tazkiyah pada sekarang ini. Sama-sama, insya-Allah ada sedikit pengisian tazkirah membaca manaqib almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kemudian kita nak isi sama-sama dengan membaca Yasin. Kemudian kita sama-sama baca tahlil dan doa arwah. Artinya kita bukan doa untuk diri kita sahaja. Kita mendoakan juga mereka yang telah meninggal dunia di kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan jiran tetangga kita. Ini jadi elok sangat waktu ini kita gunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah pilih kita di antara mereka yang memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah, insya-Allah di petang hari ini kita akan teruskan lagi bacaan kitab manaqib kita. Membaca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang mana di dalamnya membahas tentang sejarah kehidupan beliau, semangat perjuangan beliau dan keindahan akhlak beliau. Siapa beliau ni? Tuan Guru saya, tuan-puan, yang saya belajar dengan beliau lebih daripada 10 tahun. Daripada saya belajar tu sampai beliau meninggal dunia lah kiranya belajar dengan beliau. Alhamdulillah.
Jadi mungkin sebahagian ada yang tak kenal lagi dengan tuan guru saya ni, maka di sini saya di petang hari Jumaat ni mengambil kesempatan untuk mengenalkan kepada semua siapa tuan guru saya, dan mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada kehidupan beliau, kita dapat ambil semangat daripada semangat perjuangan dakwah beliau, dan kita dapat mudah-mudahan kita dapat mencontohi keindahan akhlak beliau, dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah untuk almarhum tuan guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan saya berniat tuan-puan, habis sahaja daripada membaca manaqib beliau ini, kita akan teruskan lagi dengan membaca kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Kitab-kitab hadis macam-macam tuan-puan. Hadis-hadis ada 40 hadis penawar hati, 40 hadis akhlak mulia, 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, itu karangan guru beliau lah, tapi beliau yang mentahqiqnya, yang mengeditnya, ditukar menjadi bahasa Malaysia. Macam-macam lagi tuan-puan, banyak kitab-kitab beliau. InsyaAllah habis sahaja daripada membaca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kita akan baca kitab-kitab beliau. Jadi kita kenal dulu siapa pengarang kitab. Bila kita belajar kitabnya, bila kita baca bukunya, baru kita insya-Allah akan mendapatkan keberkatan yang luar biasa. Yang peliknya, ada orang yang beli buku Syekh Fahmi, banyak tuan-puan, macam kitab Bidayatul Hidayah tu, kalau kita nak sebut bestseller, memang bestseller. Mungkin dah puluhan ribu kali dicetak, dah disebarkan satu Malaysia. Tapi bila tengok Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, orang tahu Imam Ghazali siapa. Tapi bila tengok penterjemahnya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, orang tak tahu siapa ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tawalhal dia baca buku tu di pengajian surau-surau dia. Dalam kelas-kelas ilmu dibaca buku beliau. Tapi kadang sebahagian orang tak mengenali beliau lagi. Ini adalah salah satu usaha saya untuk mengenalkan tuan guru saya kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang follow saya punya FB ni. Supaya apa? Saya yakin, mungkinlah di rumah ibu-ibu ada buku-buku tu. Tiba-tiba tengok, ini buku Syekh Fahmi yang Ustaz baca manaqibnya ni. Baru tahu, ternyata itulah Syekh Fahmi. Kadang-kadang bukunya dah ada di rumah, tapi kita tak kenal siapa orangnya. Subhanallah. Jadi ini adalah usaha saya, mudah-mudahan juga menjadi amal jariah kepada almarhum tuan guru saya, insya-Allah. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di petang hari ini kita nak teruskan lagi lah bacaan kitab manaqib kita. InsyaAllah di petang hari ini seperti biasa saya akan dibantu oleh Ustaz Aslam. Tolong membacakan kitab ni. Tetapi sebelum masuk kepada bacaan kitab ataupun buku manaqib ini, ibu-ibu, ayah-ayah semua saya ingatkan, jangan ada seorang pun yang terlepas daripada peluang mendapatkan pahala dakwah, pahala mengajak orang kepada kebaikan di petang hari ini dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Semakin banyak kita kongsikan dengan niat dakwah, semakin ramai nama rakan, kawan, sahabat kita yang kita tag di ruangan komen dengan niat dakwah, insya-Allah semakin banyak pahala dakwah kita di petang hari ini. Dan ibu-ibu, ayah-ayah semua juga jangan lupa tunjukkan tanda sokongan kepada program-program yang baik di media sosial ini dengan cara tekan button like dan button love dekat bawah sekali pada live ini yang warna biru dengan warna pink tu tuan-puan. Tekan tu dalam hati, Allah, saya suka kebaikan, saya sokong kebaikan, mohon padamu ya Allah istiqamahkan saya dalam kebaikan. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, bagi mereka yang ada kitab manaqibnya, silahkan buka pada muka surat 31, tajuknya dekat situ yang akan kita baca di petang hari ini, dan kisahnya bermula pada muka surat 32. Tapi sebelum kita masuk pada bacaan ni, minggu lepas saya ada janji pada ibu-ibu, ayah-ayah nak terangkan sikit. Kan Ustaz, pelik lah Ustaz. Ini yang ada kita boleh tengok. Setiap habis kisah tu Ustaz, ada ditulis kat situ Rabbi fanfa'na bi barakatihim, yang bahasa Arab tu Ustaz. Makcik tak tahu lagi maknanya. Saya kata nanti saya akan terangkan minggu depan. Minggu depan tu minggu dia maksudnya. InsyaAllah kita akan terangkan lebih kurang dalam 2 ke 3 minit sahaja tuan-puan, baru kita akan teruskan
kepada bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi nak terangkan tu dulu sebab saya dah janji dah. Minggu lepas setiap ujung daripada kisah ni akan ada qasidah Rabbi fanfa'na bi barakatihim tu dengan rentaknya hari tu kita dah baca. Kita baca lagi sekali tuan-puan. Mungkin ada yang lupa dah. Kita baca ulang 3 kali insya-Allah. Ustaz Aslam tolong buka ekor sikit insya-Allah. Kita baca sama-sama. Ustaz Aslam pun baca sama sekali supaya lebih semangat lagi. Lepas habis sahaja nanti kisah ni tuan-puan, kita akan baca Rabbi fanfa'na bi barakatihim ni sebanyak 3 kali. Ini sebetulnya adalah doa. Sekejap lagi saya terang insya-Allah. Baik, ibu-ibu ayah yang semua, kita baca dulu tu, baru nanti kita akan masuk ke dalam ceritanya. Kita baca 3 kali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Ustaz Aslam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Baik, apa maknanya Ustaz? Setiap tajuk tu macam tengok habis tu je ada. Ni sekali saya terang, yang lain-lain tu sama je tuan-puan. Apa dia? Rabbi, wahai Tuhan. Fanfa'na, berilah manfaat kepada kami bi barakatihim, dengan keberkatan mereka. Berilah kemanfaatan untuk kami, maksudnya kebaikan. Apa-apalah yang susah-susah urusan tu, yang ada penyakit tu, ya Allah berilah kemanfaatan kepada kami, kebaikan-kebaikan kepada kami bi barakatihim, dengan keberkatan mereka. Maksudnya ni tawassul kita pada Allah dengan orang yang soleh. Dengan hebatnya mereka ini di sisimu, ya Allah, berikan manfaat untuk kami. Jadikan kami orang-orang yang boleh mengambil manfaat daripada nama-nama orang yang soleh yang disebutkan. Salah satunya ialah kisah Syekh Fahmi yang disebutkan dekat sini. Kita tawassul tuan-puan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Kemudian wahdinal husna, ya Allah tunjukkanlah kami. Wahdina tu tunjukkanlah kami al-husna. Al-husna tu kepada kebaikan. Tunjukkan kami kepada kebaikan. Bihurmatihim, dengan kemuliaan mereka. Tunjukkan kami kepada perkara-perkara yang baik. Arahkan kami kepada kebaikan. Dengan berkat kemuliaan mereka di sisimu, ya Allah. Wa amitna, matikanlah kami nanti bila sampai ajal kami, ya Allah. Fi tariqatihim, dalam jalan mereka. Sebab apa? Ulama-ulama yang hebat ni, kita dah tahu dah kematiannya macam mana elok. Bagus kan? Ni husnul khatimah dia. Ya Allah, kami nak macam mereka. Tu doa kita tuan-puan. Wa mu'afatin, dan matikanlah kami dalam keadaan mu'afat. Mu'afat ini diafiatkan, terjaga, selamat minal fitani, daripada segala fitnah, daripada segala ujian. Ni sebab ujian yang paling berat yang terjadi pada keimanan kita ialah ketika kita berada di akhir hayat kita tu. Macam-macam. Senang nak kata, syaitan pada ketika itu sehabis tenaga dia nak supaya kita mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kan? Jadi itu yang paling ditakutkan. Kita mohon dengan keberkatan mereka ni, ya Allah.
Mudah-mudahan kami mati dalam keadaan husnul khatimah seperti engkau matikan mereka. Mati dalam keadaan membawa iman. Kalau boleh iman yang paling sempurna dengan keberkatan mereka ini. Nama-nama ulama yang disebutkan di dalam sini, ya Allah. Tuan-tuan, ni bukan sikit, bukan Syekh Fahmi saja yang disebutkan di sini. Banyak nama-nama ulama yang lain yang disebutkan di sini. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan besar jasanya kepada agama Islam sebetulnya. Ni baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, itu adalah sedikitlah keterangan berkenaan tentang apa tu Ustaz yang di ujung tu. Itu tadi dia punya, itu sebetulnya adalah doa tawassul. Ni doa tawassul. Baik, seterusnya tuan-puan, muka surat 31. Tajuk yang kita akan bahas di petang hari ini ialah menuntut ilmu ke India. Jadi Syekh Fahmi lepas sahaja beliau daripada diperintahkan oleh guru beliau untuk pergi ke India, beliau rasa peliknya, saya kan teringin nak ke Mekah. Maka beliau tanya lagi dengan salah seorang guru beliau yang ada dekat sana, iaitu guru Syarwani Abdan ataupun orang sebut dengan guru Bangil. Beliau tanya, macam mana ni kan, saya nak pergi ke Mekah belajar, tiba-tiba guru yang ada di madrasah ni suruh untuk pergi ke India. Maka guru beliau yang seorang lagi ni kata, kan, senang nak kata macam bahasa Malaysia, cakap bahasa Banjar lah, tapi bahasa Malaysianya, saya dulu memang mengaji kat Mekah, tetapi guru-guru saya dahulu, sekolah yang saya belajar itu adalah dipimpin oleh orang India, dan guru-guru dekat situ pun semua daripada India. Guru kat situ orang India tapi mengajar di Mekah. Jadi bila pergi ke Mekah pun nanti mungkin akan belajar dengan orang India juga. Jadi orang India hebat. Ni kan. Jadi daripada situ Syekh Fahmi yakin untuk pergi berangkat ke India. Tahun berapa? Macam mana cerita beliau ketika beliau berada di India? Mungkin cerita yang sebenar banyak, tetapi banyak ceritanya, tapi di sini sebutkan sebahagiannya sahaja. Ini yang akan kita baca insya-Allah pada petang hari ini. Baik, silakan Ustaz Aslam untuk bacakan kitab manaqib di petang hari ini, muka surat 32 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu ke India. Pada tahun 1980 Masihi, Abuya berangkat ke negara India untuk belajar ke Universiti Nadwatul Ulama yang dipimpin oleh Maulana Syekh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Jadi ke mana sekolahnya? Iaitulah Nadwatul Ulama. Daripada situlah Syekh Fahmi bergelar dengan An-Nadwi. Ni kan ada 3 di ujung nama Syekh Fahmi itu. Syekh Fahmi Zamzam, Ahmad Fahmi Zamzam, Al-Banjari, itu nama kampung asalnya. Saya pun Al-Banjari juga. So, orang Banjar. Syekh Fahmi pun Al-Banjari juga. Kenapa? Karena beliau orang Banjar. Keturunannya adalah Banjar. Tu Al-Banjari. Kemudian An-Nadwi itu dekat mana Ustaz? An-Nadwi itu nama apa tu Ustaz? Ni sekarang terjawab. Kenapa Syekh Fahmi digalir dengan An-Nadwi? Itu adalah sekolah yang beliau dekat India. Sekolah beliau dekat India namanya Nadwatul Ulama. Mereka yang berjaya menamatkan pengajian dekat situ, maka akan digelari dengan An-Nadwi. Tapi An-Nadwi ni kat Malaysia jarang jumpa tuan. Jarang jumpa. Orang kata langka atau langka? Langka lah. Jarang jumpa. Kat mana-mana tempat memang jarang jumpa An-Nadwi ni. An-Nadwi ni orang yang belajar habis dekat Nadwatul Ulama. Kita dekat Malaysia lah. Mungkin orang India ramai lah kot. Tapi orang Melayu, orang Nusantara, Asia Tenggara yang bergerak An-Nadwi ni sangat jaranglah kita jumpai. Lagi-lagi pada zaman sekarang ni. Jadi An-Nadwi itu adalah nama ataupun gelaran bagi mereka yang menamatkan pengajian dekat Universiti Nadwatul Ulama yang ada di India. Baik. Lepas tu Al-Maliki tu apa benda Ustaz? Ini nanti akan ada ceritanya tuan. Al-Maliki di situ bukan nama mazhab. Beliau Syekh Fahmi bermazhab Syafi'i macam kita. Tetapi Al-Maliki di situ bukan nama mazhabnya. Apa Al-Maliki dekat situ? Nanti kita akan jumpa tuan. Tak adalah nak terangkan sekarang. Nanti akan jumpa bahasan khas tentang itu. Baik. Jadi Syekh Fahmi belajar ke India, masuk dalam ke Universiti Nadwatul Ulama yang dipimpin oleh Maulana Syekh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Baik, seterusnya.
Setelah sampai di sana, betapa terkejutnya Abuya. Beliau bertemu dengan pelajar berumur 10 tahun, sudah hafal Al-Quran, dan juga pelajar berumur 15 tahun, sudah mampu menghafal 500 buah hadis dari kitab Sahihul Bukhari. Ha ni. Subhanallah. Kan? Saya fahami mula-mula apa ni nak pergi ke India ni? Ada hebat apa dekat India ni? Islam hebat ke? Kan tak yakin lagi nak pergi. Guru beliau kata, elok. Saya belajar kat Mekah pun yang mengajar orang India juga. Yakin, pergi. Bila dah pergi, oh ternyata tak jumpa dengan Syahrukan. Syahrukan tak jumpa dengan Amitabh Bachchan contohnya kan. Itu cerita-cerita lama lah. Sekarang mungkin ada pelakon-pelakon baru. India dulu terkenal tu je lah filem-filem India, tuan-tuan, filem-filem Tamil. Kan? Tak tahu pula yang dekat India ni Islam sangat kuat pada ketika itu. Ilmu luar biasa. Ilmu agama Islam ni luar biasa dekat India pada ketika itu. Datang je beliau ke India, terkejut. Bila masuk je ke ni lah, ke kawasan. Dia adalah kawasan-kawasan yang bukan Islam pun ada. Ni ke kawasan orang Islam ni. Kan? Tengok. Tak silap saya mungkin masuk di masjid. Ni lah Nadwatul Ulama ni. Ataupun di salah satu masjid. Beliau masuk, beliau kata, ni Syekh Fahmi sendiri cerita, kata beliau, saya dengar macam suara lebah dekat masjid tu. Suara macam tu. Tengok-tengok, ternyata kan ramai orang budak-budak baca Quran. Baca Quran, tuan. Menghafal Quran, ulang hafazan Quran. Baca. Baru datang, baru sampai dah terkejut. Hebat Islam dekat India ni. Dululah tuan-puan, tak tahu sekarang, tak pernah sampai. Dulu ni, ini bila 43 tahun lepas tu kan, 1980, 43 tahun lepas. Keadaannya macam tu lah. Jadi terkejut. Tengok-tengok, Masya Allah, sepenuh masjid ni orang baca Quran. Sana baca Quran, sini baca Quran. Kan? Menghafal Quran, mengulang hafalan Quran. Subhanallah. Terkejut. Lepas tu beliau pula berjumpa dengan seorang budak India ni. Umur 10 tahun, tuan-puan. Dah hafal Quran. Allahu Akbar. Tak balik lagi tu. Kan? 10 tahun dah hafal Quran. Luar biasa. Kita zaman sekarang budak-budak 10 tahun main lato-lato. Lato ketok. Itu pandai dia, tuan-puan. Baca Quran tak pandai lagi. Main ketok. Pergi dekat surang ketok. Pergi di hospital ketok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam saya hari tu balik sebab ayah saya sakit hari tu, tuan-puan. Dekat hospital ketok. Saya cakap, ya Allah, lato ni budak umur 10 tahun macam tu lah. Dekat airport pun ketok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kena ada yang sampai kena hidung berdarah, kena bibir pecah, kena cermin kereta pecah. Kan melekat lato-lato dekat situ. Itu ya budak umur 10 tahun pandai. Dekat India pada ketika itu umur 10 tahun ni dah ada yang hafal Quran. Allahu Akbar. Hebat. Kan hebat dekat India ni. Kan kemudian Syekh Fahmi berjumpa juga dengan seorang budak ni umur 15 tahun, tuan-puan. Dah bukan setakat hafal Quran, hafal 500 hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Ni. Kalau tak silap saya, Jawahirul Bukhari nama kitab tu. Mengumpulkan hadis-hadis yang special lah daripada kitab Imam Bukhari. Hafal tu, tuan. 500 hadis. Kita sekarang ni, satu hadis pun tak hafal. Ini budak-budak yang macam tu. Kan? Yang tua-tuanya lagi lah. Syekh Fahmi pernah bagi tahu beliau pernah bercerita semasa beliau sekolah di India, satu kelas tu mungkin dalam 40 orang, tuan-puan. 40 orang tu kata Syekh Fahmi ada dalam 3-4 orang yang tak hafal Quran. Semua pelajar kat situ hafal Quran. Yang 3-4 orang tu pun kata Syekh Fahmi, inilah yang macam saya, orang-orang yang daripada mana? Daripada Nusantara ni, daripada Indonesia, daripada Malaysia belajar kat sana. Memang baca Quran pandai, tapi tak hafal macam orang India hafal. Satu kelas tu, tuan-puan, mungkin ada dalam 40 orang, berapa peratus je yang tak hafal Quran? Kan? 3-4 orang tak hafal Quran, yang lain semua hafal Quran. Hebat. Ni zaman Syekh Fahmi. Ni kan, kita sekarang ni tadi budak umur 10 tahun. Yelah, 10 tahun dah hafal Quran. Lagi-lagi lah umur dah 11 tahun tu buat 10 tahun dah hafal Quran dah. Time tu.
Ni hebatnya. Bahkan ini salah satunya di antara hebatnya apa orang kata program orang tabligh lah. Orang tabligh ni. Islam menjadi hebat dekat sana sebab orang-orang tabligh. Mereka dulu ada misi, tak tahu sekarang tak tahu Ustaz Islam. Dulu ada misi setiap rumah mesti ada hafiz Quran. Setiap rumah, dalam rumah tu mesti ada seorang wakil di antara anak-anak tu yang hafal Quran. Ni sebab tu ramai orang-orang yang hafal Quran. Itu daripada segi hafazan tuan-puan. Tapi kalau daripada segi bacaan, ni, kalau kita nak cerita daripada segi bacaan, orang India dibandingkan dengan orang Melayu, Malaysia ke, orang Indonesia ke, orang India jauh tertinggal. Bacaan memang tak sesedap orang Melayu, memang tak sesedap orang Indonesia, tak sesedap bacaan orang Nusantara ni tuan-puan. Daripada segi bacaan tajwid, sifat huruf, daripada segi bacaan Al-Quran, orang kita memang menang lah. Orang kita ni ada sebahagian Allah kurniakan dia baca macam orang Arab. Padahal lidah dia lidah Melayu. Tapi bila kita pejam mata, kita dengar macam Mishari Rashid ni. Macam orang Arab ni. Itu hebatnya orang kita. Orang India tak. Cuba dengarlah salawat-salawat India. Salawat-salawat India. Sallallahu. Jadi sallallahu. Kita baca sallallahu ala Muhammad. Sedap kan? Orang sallallahu. Tak boleh nak baca Allah tu, tak boleh tu. Macam tu lah. Tapi hafazan dia orang menang. Bacaan kita menang. Bacaan kita menang. Ada lagi bacaan. Sebab tu Syekh Fahmi pernah cerita. Ni banyak tambahan yang tak ada tulis dekat sini lah tuan-puan. Syekh Fahmi, beliau kata ketika beliau belajar dekat India, beliau sempat jadi perwakilan sekolah untuk apa? Baca Quran. Sampai kalau kita cakap sekarang ni masuk TV3, TV Al-Hijrah lah. Bukan TV3. TV Al-Hijrah. Masuk di TV Al-Hijrah tuan-puan. TV yang Islamik lah maksudnya dekat India, Syekh Fahmi baca Quran. Artinya hafalan memang ya tertinggal dibandingkan dengan orang India. Tetapi dari segi bacaan, orang India terkagum-kagum dengan bacaan orang kita ni. Macam tu lah. Syekh Fahmi kata, beliau sendiri cerita, beliau kata sempat jadi wakil daripada sekolah ni untuk bacakan Al-Quran dalam program TV. Subhanallah, ni hebat ni. Orang Indonesia kan, Nusantara ni sempat masuk TV dekat India untuk baca Quran. Ni yang saya sebut tadi, mungkin daripada segi hafazan kita tertinggal jauh, tapi daripada segi bacaan kita boleh dikatakan menang lah tuan-puan. Okeylah, sampai situ dulu tuan-puan. Tak boleh nak cerita panjang-panjang lagi. Banyak lagi benda yang saya nak cerita sebetulnya. Apa-apa pun kita nak sebutkan dekat sini pada petang hari ini ialah dululah Islam di India ni memang kuat. Daripada segi keilmuan kita memang jauh tertinggal lah. Dan pada zaman sekarang ni susah sangat kita nak jumpa seorang ustaz yang berkelulusan An-Nadwi ni dekat Malaysia ni. Susah sangat nak jumpa. Mungkin ada, tapi tak ramai dah sekarang ni tuan. Subhanallah. Syekh Fahmi pun dah meninggal juga. Allahu Akbar. Semakin hilang ulama-ulama yang hebat di kalangan kita ni. Allahu Akbar. Dan mungkin ada pertanyaan, ustaz, kenapa Malaysia ni tak hantar pelajar untuk sekolah ke India? Supaya ramai An-Nadwi dekat Malaysia ni. Tuan-puan, permitnya susah. Itu masalahnya. Permitnya susah. Kalau nak mengaji ke Mesir, permitnya senang. Kalau nak mengaji ke Yaman, Tarim, Darul Mustafa, Habib Omar, permitnya senang. Tapi nak masuk ke India untuk belajar agama, permitnya susah. Itu masalahnya. Kalau senang, saya suruh juga nanti Luqman. Saya dah telajak dah Luqman. Tak ada dah masa nak belajar ke India. Luqman saya suruh pergi India. Tapi ikut pengalaman orang ramai, permitnya memang susah lah. Untuk melancong, senang. Melancong senang. Nak duduk kat sana untuk belajar agama Islam, susah. Dia punya permit susah. Itu masalahnya. Sehingga kan dekat tempat kita ni tak ramai orang yang bergelar An-Nadwi, kelulusan daripada India. Kalau Al-Hadrami, banyak. Al-Azhari, lagi ramai. Tapi An-Nadawi, Al-Hadrami ataupun apa, tu daripada mana tu? Al-Hadrami tu Hadramaut. Kan? Daripada murid-murid Habib Umar, ramai. Al-Azhari, orang sekolah Al-Azhar Mesir, ramai. Tetapi An-Nadwi jarang jumpa. Apa masalahnya? Bukan kita tak nak pergi ke sana. Bukan ilmu kat sana dah lemah ke tak, dah tak sehebat dulu. Tak, hebat. Tetapi yang jadi masalah ialah permit nak belajar ke sana, dia susah.
Tak semudah orang nak pergi ke Mesir dan tak semudah orang-orang yang nak pergi belajar ke Yaman. Tu tuan-puan. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, setakat tu dulu untuk pembacaan manaqib kita di petang hari ini, insya-Allah.